Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Saya ada seperkara yang saya nak kongsikan. Macam mana kalau saya bagi tahu yang fashion pemakaian orang-orang Melayu ni ada kena mengena dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agak-agak ada yang nak percaya ke, ada nak kata si gila. Sabar dulu tuan-tuan dan jangan kecam-kecam Saya bukan stone gum. Jadi sebelum kita mulakan topik ni, saya nak buat iklan sikit kepada mereka yang berminat nak beli item merchandise GPS macam baju official GPS, stiker motor dan kereta GPS, beca sayap pendekar ataupun jam dinding eksklusif GPS, boleh pergi ke page Gerakan Pendekar Malaysia dan direct chat dekat messenger tu. Nanti adalah admin staff kita tolong beritahu nak beli macam mana. Dan lagi satu, jangan lupa like, share dengan subscribe bantu kita untuk bina platform untuk generasi muda. Okey, terima kasih. Jadi apa kena mengena fashion pemakaian orang-orang Melayu ni dengan baginda Nabi? Ni kita nak cerita ni. Jadi kita mulakan dengan baju Melayu dulu sebab saya nak tuan-tuan faham yang Melayu dengan Islam sangat dekat. Baju Melayu ni macam kita tahu ada dua pattern, satu teluk belanga, satu lagi cekak musang. Teluk belanga ni dia ada satu butang saja. Satu butang tu dia melambangkan maksud tauhid. Okey, dapat tauhid. Okey. Cekak musang pula dia ada 5 butang yang macam tuan-tuan tahu, 5 butang tu dia melambangkan maksud 5 rukun Islam. Baju Melayu ni dia ada 3 poket saja. Poket di bahagian atas sebelah kiri melambangkan maksud Islam. Poket bahagian bawah sebelah kanan membawa maksud iman. Poket bahagian bawah sebelah kiri membawa maksud ihsan. Baju Melayu ni dia ada pakaian sampingan dia. Pakaian sampingan ni sampin lah. Okey. Sampin ni maksud dia adalah tahu menjaga aib malu. Tapi sampin ni pula dia ada istilah dia yang lain tau. Contoh, kalau orang tu pakai sampin atas daripada lutut, maksudnya dia masih bujang lah. Hashtag masih single. Okey. Kalau dia pakai sampin bawah daripada lutut, maksudnya dia dah kahwin. Tapi kalau orang tu dah kahwin, dia masih pakai sampin atas daripada lutut, maksudnya dia nak tambah bini. Jadi puan-puan boleh standby kalau suami perempuan pakai sampin atas daripada lutut. Siapa pula lalu tu? Pakai sampin atas lutut. Kau boleh standby lah. Apa periuk belanga ke apa, boleh swing satu kali. Kan? Kita tak tahu, mana tahu dia nak jadi macam Bang Jamil. Jangan. Butang baju Melayu dah tua pun bodoh. Sekarang dah tak kira dah kan. Semua benda atas lutut kan. Semua bajet bujang-bujang belaka. Tapi tak apa tuan-tuan, ingat kita punya tagline kita, hashtag beras kita beli. Beras kita beli. Okey, baju Melayu, itu baju Melayu dia. Okey, mana mai baju Melayu ni? Tahun bila baju Melayu ni dibuat? Dan siapa yang memperkenalkan baju Melayu ni? Kita nak cerita ni. Okey, baju Melayu ni wujud sejak tahun abad ke-15. Tahun yang lebih tepat dia 1423 Masihi. Yang diperkenalkan oleh Sultan Muhammad Shah. Sultan Muhammad Shah ni saya boleh katakan dia ada macam formal education lah bab fashion pemakaian ni. Yang falsafah butang, poket, samping ni semua datang daripada dia. Baju Melayu ni, baju Melayu yang kita pakai sekarang ni, dia inspirasi daripada jalabiah Mesir. Maksud jalabiah ni jubah. Jubah maksudnya baju Melayu ni dia inspirasi daripada jubah orang Mesir. Seluar dia pula inspirasi daripada fashion Turki. Fashion Turki babe, Arab Turki. Saya boleh katakan ni saya punya, setelah saya mengamati orang kata dapatan ni, saya boleh katakan Melaka ni bukan satu negara yang ceruk, terperuk, duduk seorang ataupun tak bercampur dengan orang lah. Kita ni ada banyak hubungan diplomatik dengan banyak negara kan. Contoh macam tadi tu kan, Arab, Turki, Cina dan banyak lagi lah. Okey, itu berkenaan dengan baju Melayu. Okey, kita masuk kepada falsafah pemakaian busana pendekar. Pemakaian busana pendekar ni dia menarik dia, nombor satu, dia melambangkan identiti bangsa. Nombor dua dia, busana pendekar ni dia mengikut ciri-ciri sunnah pemakaian Nabi. Ni yang kata orang kata, ni kata orang kata. Dia kata kat aku kata lah betul. Ni orang kata baju busana Melayu ni ada kena mengena dengan pemakaian Nabi. Ada mengikut ciri-ciri sunnah pemakaian Nabi. Okey, sebab apa cakap macam tu? Sebab apa saya cakap macam tu? Contoh kita ambil serban. Rasulullah pakai serban yang dililit sebanyak 3 kali, 5 kali dan 7 kali. Dia ambil yang ganjil. Lilitan dia. Lilitan, pusingan dia. Begitu juga dengan tanjak.
tanjak kita tak pakai lilitan, kita pakai tingkatan. Tingkatan. Ada 3 tingkat, ada 5 tingkat, ada 7 tingkat. 7 tingkat. Jadi dekat situ nampak menghampiri kepada sunnah, kan? Dan sunnah serban itu adalah menutup kepala. Begitu juga dengan tanjak, kita pakai untuk menutup kepala. Tanjak ni boleh dikatakan serban lah, serban orang-orang Melayu, kan? Okey, tu nombor 1. Nombor 2 dia pula, Nabi memakai jubah layang. Busana busana pendeka kita ada baju layang, kan? Nombor 2. Okey, nombor 3, Nabi memakai kain yang diikat di perut. Kita ada bengkung. Busana pendeka kita ada bengkung. Nombor 4 pula, Nabi memakai kain ridak, kain yang diletakkan di bahu tu, kan? Okey. Busana pendeka kita ada selempang. Nampak? Dia mengikut ciri-ciri sunnah pemakaian Nabi. Sebab tu saya boleh katakan orang Melayu ni hebat lah. Bayangkan dia buat fashion pemakaian tu, dia masih menerapkan, orang kata, teras ataupun dia meletakkan falsafah yang berteraskan Islam tu. Boleh bayangkan tak macam mana zaman abad ke-15 tu, kan, 1400 tu, dah ada satu kualiti pemikiran yang macam tu. Orang kata satu pendidikan yang maju lah. Okey, buat pattern fashion pemakaian ni, kan. Okey, kita letakkan falsafah Islam tu dekat dalam tu. Hebatlah nenek moyang kita, macam mana dia boleh reka, macam Kesultanan Melayu ni, kan, Sultan Mahmud Shah, dia boleh reka fashion baju Melayu tu. Dia cakap, okey, fashion ni perlu ada falsafah yang berteraskan Islam. Masukkan yang berkenaan dengan 5 rukun Islam. 3 poket ni apa dia punya falsafah dia. Samping apa falsafah dia. Hebat taraf kualiti pemikiran pada masa tu, kan? Pendidikan pada masa tu. Kita belum cerita pasal kosa kata pantun lagi. Kita belum cerita pasal penghasilan senjata lagi. Belum cerita pasal hukum perundangan Melaka lagi. Tuan-tuan boleh rasa tak macam mana kemajuan Melaka pada masa tu? Tahun 1423. Saya boleh katakan maju lah, kan? Maju yang setaraf dengan Andalusia, kan? Macam yang otai-otai para pengkaji ni cakap. Jadi apa yang boleh saya katakan, nenek moyang kita dulu memang hebat lah. Jadi kalau kita rasa nenek moyang kita hebat, kita pun hebat. So itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak kerana tengok video ni. Okey, jangan lupa like, share, subscribe. Okay, bantu kita untuk bina platform untuk generasi muda. Okey, Assalamualaikum. Hidupkanlah bangsa kita, kekalkan kata-kata Laksmana. Meskipun tanpa jasadnya, tapi Tamin Sari masih ada pada orang kita. Bersama Tuhan yang satu, kita tak akan mati semasa hidup, tuan-tuan.